Okay, Assalamualaikum murid-murid. Okay, hari ni kita akan belajar tajuk gerhana matahari. Okey, baik. Kita boleh mulakan. Sebelum tu, anak-anak sila baca doa belajar ya sebelum kita memulakan kelas. Okey, baik-baik. Okey, baik anak-anak. Okay, sekarang kita teruskan dengan pembelajaran kita iaitu gerhana matahari. Okay. Gerhana matahari akan berlaku apabila bulan melindungi bumi daripada cahaya matahari, sama ada secara keseluruhan ataupun sebahagian. Okay, kita tengok gambar dah. Okey. Itu kita belajar gerhana bulan. Tapi sekarang kita belajar gerhana matahari. Gerhana matahari ni bulan yang melindungi bumi dah. Bulan duduk kat tengah. Dan bulan tu yang melindungi bumi daripada terkena cahaya matahari. Tak kiralah secara keseluruhan ataupun sebahagian. Okey, yang kedua, saiz bulan adalah lebih kecil daripada matahari. Betul? Bulan kecil lagi daripada matahari dan kecil lagi daripada bumi kan? Okey. Maka bayang-bayang bulan yang terbentuk adalah lebih kecil dan tidak cukup besar untuk menutupi keseluruhan bumi. Jadi, disebabkan saiz bulan tu kecil daripada matahari, daripada bumi, jadi bayang-bayang bulan tu tadi tidak dapat nak menutupi keseluruhan bumi. Jadi, fenomena gerhana matahari hanya dapat dilihat dari kawasan kecil di permukaan bumi. Hanya kawasan yang tertentu sajalah yang dapat melihat gerhana matahari. Okey, yang seterusnya, gerhana matahari boleh berlaku sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Dalam tempoh setahun tu boleh berlaku sebanyak 2 kali lah. Okey, tempoh kejadian gerhana matahari biasanya hanya beberapa minit sahaja. Sekejap sahaja dah. Okey, kalau gerhana bulan beberapa jam. Tapi gerhana matahari beberapa minit sahaja. Okey, gerhana matahari juga dikenali sebagai gerhana cincin dah. Ingat tu. Dipanggil juga sebagai gerhana cincin. Contoh kalau main soalan, gerhana matahari. Nama lain bagi gerhana matahari ialah gerhana cincin. Okey, boleh faham kan setakat tu? Kita akan tengok gambar sekejap lagi dalam slide yang seterusnya. Okey, baik anak-anak. Kita sambung ke slide yang seterusnya. Gambar tu kan? Okey, awak akan nampak gambar sama macam dalam buku teks. Muka surat 168 dan 169. Ada matahari, ada bulan di tengah dan ada bumi. Dah. Okey. Mari kita perhatikan gambar rajah. Okay, gerhana matahari boleh dilihat di kawasan bayang-bayang bulan pada waktu siang sahaja. Gerhana matahari hanya boleh berlaku apabila bulan pada fasa anak bulan. Okay, dekat sini ada 2 poin penting. Yang pertama ialah gerhana matahari ni kita dapat tengok dia di kawasan yang bayang-bayang bulan boleh dilihat di kawasan bayang-bayang bulan dah. Maksudnya kan tu? Maksudnya kan bulan duduk tengah. Bila cahaya matahari ni kena ke bulan, bulan tu dia sebagai penghalang. Penghalang bagi cahaya matahari tu sampai kepada bumi dah. Bila bulan ni objek legap dan tidak dapat ditembusi oleh cahaya, maka wujudlah apa? Wujudlah bayang-bayang bulan dah. Kita panggil bayang-bayang bulan yang akan jatuh pada permukaan bumi dah. Akan jatuh pada permukaan bumi. Jadi kat mana nak tengok gerhana matahari tu? Nak tengok kat mana? Okey, gerhana matahari kita boleh tengok dia pada kawasan bayang-bayang bulan tu dah. Kalau tengok dalam gambar tu, awak nampak tak macam warna gelap tu kan? Atas permukaan bumi tu ada warna gelap bulat tu dah. Tu adalah bayang-bayang bulan. Dekat bayang-bayang bulan tu pula ada kawasan gelap penuh dan kawasan gelap separa. Kalau awak tengok bulat yang kecil yang gelap tu, tu dinamakan kawasan gelap penuh.
Manakala yang besar, bulat besar yang macam kabur-kabur sikit tu dinamakan kawasan gelap separa dah. Ataupun kawasan gelap penuh kita panggil umbra, ataupun kawasan gelap separa kita panggil penumbra dah. Tu dia. Okey. Okay, mari kita sambung lagi. Okey, yang seterusnya dia kata gerhana matahari ni hanya berlaku pada waktu siang sahaja dah. Waktu siang sahaja. Okey. Okey, yang seterusnya, poin yang seterusnya, gerhana matahari ni hanya boleh berlaku apabila fasa bulan berada pada fasa anak bulan dah. Berada pada fasa anak bulan. Kalau awak ingat balik gerhana bulan hari tu kita belajar, gerhana bulan ni berlaku pada waktu malam. Dan berada pada fasa bulan purnama. Tu beza dia. Gerhana bulan berlaku bila bulan tu bulan purnama dan pada waktu malam. Manakala gerhana matahari pula berlaku pada waktu siang dan bulan tu pada fasa anak bulan. Okey, kena ingat tu dah, jangan tertukar. Okey. Okey, yang seterusnya anak-anak. Okey, awak nampak tu kan, macam cikgu kata tadi, bulan tu di tengah dan dia akan menghalang cahaya matahari tadi daripada sampai kepada bumi. Dia akan halanglah sebahagian kawasan tu. Dah. Tengok, bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Bayang-bayang bulan akan terbentuk di permukaan bumi dah. Macam cikgu ayat tadi lah, kawasan apa yang macam kawasan gelap tu, situlah bayang-bayang bulan jatuh. Okey, kemudian bakpo perkara ni berlaku, gerhana berlaku. Okey, disebabkan apa? Dia kena kedudukan matahari, kedudukan bulan dan kedudukan bumi kena berada pada satu garis yang lurus. Kena berada pada satu garis yang lurus dah. Kenapa? Kerana sifat cahaya tadi, cahaya matahari, sifat dia bergerak pada garis lurus. Tu sifat cahaya dah. Dan tidak dapat menembusi objek legap seperti bulan. Bulan ni objek legap, bumi objek legap. Jadi cahaya tadi tidak dapat menembusi, maka terhasillah bayang-bayang tadi. Boleh faham dari situ? Okey, seterusnya. Disebabkan bulan ni berada di tengah, maka muncullah bayang-bayang. Bayang-bayang bulan jatuh ke atas bumi dah. Gitulah. Begitu. Tapi kalau gerhana bulan, siapa yang duduk tengah? Gerhana bulan, bumi duduk tengah dah. Bumi duduk tengah. Jadi bayang-bayang bumi tadi jatuh atas permukaan bulan. Dia terbalik dah. Dia terbalik. Boleh faham tak situ? Ni kita baca sikit. Bulan berada di antara matahari dan bumi semasa berlakunya gerhana matahari. Dan matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis yang lurus. Itulah. Dia kena garis yang kedudukan itu kena sebaris dah. Kena lurus. Begitu. Okey anak-anak. Okey, yang seterusnya kita pergi pula kepada ni, awak buka muka surat 166 dalam buku teks dah. Okey. Gambar di bawah menunjukkan peringkat fenomena gerhana matahari yang dapat diperhatikan di bumi. Dalam peringkat tersebut terdapat dua jenis gerhana matahari, iaitu gerhana matahari penuh dan gerhana matahari separa dah. Serupa je dengan gerhana bulan. Dia ada gerhana bulan penuh dan ada gerhana bulan separa. Sama dah. Okey. Dia ada dua jenis juga gerhana matahari ni. Okey, kita tengok dalam gambar rajah tu. Awak akan tengok di tengah tu kan. Di tengah tu ada satu bulatan. Tu kita panggil apa? Gerhana matahari penuh dah. Kalau nampak gitu tu gerhana matahari penuh. Okey, tepi-tepi dia tu macam apa tu? Nampak kan? Macam separa-separa tu. Okey. Tu gerhana matahari separa dah. Gerhana matahari separa. Nampak tak? Kalau bulat molek tu gerhana matahari penuh. Separa ni separuh lah. Dah. Okey. Awak nampak yang warna putih-putih tu macam apa tu? Macam gelang cerah tu kan? Tu nama dia tu corona. Bukan coronavirus COVID tu. Ni corona lain dah. Nama bagi itulah gegelung cerah tu. Yang apa?
lingkaran di tepi gerhana matahari penuh tu dah. Begitu. Dia proses dia sama juga macam gerhana bulan. Gerhana bulan pun ada dua. Gerhana bulan separa dan gerhana bulan penuh. Gitu. Okay, semasa gerhana matahari penuh berlaku tu kan, hok bulat tu, keadaan persekitaran ni, waktu siang tadi akan menjadi gelap macam malam. Gitu. Lepas tu, dia akan, itulah, ada, apa tu panggil? Gegelan cerah tu, yang dikelilingi oleh gegelan cerah yang kita panggil korona dah. Okey, mari kita pergi pula kepada gambar yang seterusnya, nak suruh nampak lagi. Okey, gambar ni awak tengok dah. Awak tengok tu bumi, tu bayang-bayang tu. Bayang-bayang bulan saat ni, awak jatuh atas bumi. Okey, awak nampak tak? Awak warna gelap tu kan? Bulat gelap tu. Tu gerhana matahari. Kita dapat tengok situlah. Gerhana matahari penuh dapat dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap sepenuhnya. Siapa-siapa orang yang duduk kat kawasan bayang-bayang bulan yang gelap sepenuhnya tu, dia akan dapat tengok gerhana matahari lah. Dah. Tapi kalau macam kabur-kabur sikit tu, bayang-bayang kabur sikit tu kita panggil gerhana matahari separa. Kita dapat tengok gerhana matahari separa dekat kawasan tu. Kita dapat tengok gerhana matahari separa dapat dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap separa dah. Kalau orang yang duduk di kawasan bayang-bayang bulan gelap separa tadi, dia dapat tengok gerhana matahari separa lah. Gitu. Boleh faham tak? Kalau dia duduk dekat bayang-bayang bulan penuh, dia dapat tengok gerhana matahari penuh. Gitu. Okey, kalau ada berlakunya fenomena gerhana matahari, kita jangan terus direct tengok ke langit, tengok matahari dah, tanpa guna kacamata hitam ataupun penuras khas. Sebab apa? Sebab boleh rosakkan mata dah. Kalau nak tengok, awak boleh letak air dalam baldi. Lepas tu awak tengok melalui air tu lah, melalui pantulan tu dah. Awak tengok situ. Ataupun awak pakai spek hitam, ataupun pakai penuras khas tu. Ataupun awak guna tu, negatif filem hak warna hitam. Zaman dulu ada hak macam filem warna hitam tu, kalau awak pernah tengok kan. Dia boleh tarik-tarik jadi panjang tu. Awak boleh tengok gunakan benda tu. Kalau tengok direct, bahaya dah. Takut merosakkan mata kita lah. Okey, boleh faham ke setakat tu? Cikgu rasa agak mudah lah untuk faham tajuk gerhana matahari ni dah. Dia lebih kurang dengan gerhana bulan, cuma dia ada hak berbeza lah. Gitu dah. Okey anak-anak, cikgu harap faham belaka. Kalau ada tak faham, boleh tanya dah. Okey, cikgu akan bagi latihan untuk anak-anak boleh jawab. Kalau tak faham macam biasalah, boleh tanya. Okey, cikgu rasa setakat tu saja kelas kita. Harap tengok sampai habis dah video ni. Okey. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dah. Okey.